Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi diucapkan kepada semua anak murid cikgu. Diharap kamu semua telah bersedia untuk belajar sains pada hari ini. Sebelum itu, untuk mata pelajaran sains, cikgu harap kamu dapat sediakan 2 buah buku, iaitu buku nota sains, buku panjang ni, dan yang kedua buku latihan sains. Jadi kamu tuliskan perkara. Untuk yang besar ni nota sains, yang kecil ni latihan sains. Okey, baiklah, inilah dia buku teks sains yang akan menjadi rujukan dan panduan kita sepanjang pembelajaran sains tahun 6. Tajuk kita pada hari ini ialah peraturan bilik sains. InsyaAllah nanti kalau kita dah boleh bersekolah semula, kita akan buat banyak aktiviti sains di bilik sains. Untuk itu kita perlu patuhi peraturan bilik sains. Mari kita perhatikan situasi dalam gambar ini, situasi A dan situasi B. Situasi A, kita dapat lihat murid-murid terlalu teruja untuk membuat aktiviti hingga kan tidak menunggu arahan daripada guru. Apa yang kita nampak, murid bergurau, murid bersentuhan, kemudian ada alat radas yang pecah. Kita bandingkan pula dengan situasi B. Murid-muridnya kelihatan duduk tertib, sedang menunggu arahan daripada guru. Persoalannya di sini, apakah peraturan yang tidak dipatuhi dalam situasi ini, iaitu situasi A? Murid-murid melakukan aktiviti tanpa menunggu arahan guru. Jadi ini adalah satu kesalahan. Mengapa? Mengapa peraturan bilik sains perlu dipatuhi? Murid perlu menunggu arahan daripada guru sebelum melakukan sebarang aktiviti bagi mengelakkan sebarang kemalangan atau kecederaan yang boleh membahayakan murid-murid itu sendiri. Seterusnya, jom kita lihat kesan yang berlaku jika murid tidak mematuhi peraturan bilik sains. Awak boleh perhatikan gambar tu, ada alat dan radas yang pecah, kemudian murid membuang sampah ke dalam sinki, ada juga situasi di mana berlaku kebakaran. Ini semua adalah kesan dan akibat jika murid tidak mengikut peraturan bilik sains. Inilah dia peraturan bilik sains yang perlu dipatuhi oleh murid-murid. Yang pertama, masuk ke dalam bilik sains dengan kebenaran guru. Mengapa perlu kebenaran guru? Hal ini untuk mengelakkan berlaku perkara-perkara yang tidak diingini seperti kemalangan yang boleh menyebabkan kecederaan kepada murid, seterusnya kerosakan ataupun kehilangan barang-barang di dalam bilik sains. Yang kedua, buka cermin tingkap dan pasang kipas. Hal ini untuk memastikan pengudaraan yang baik di mana udara dapat bergerak daripada dalam ke luar bilik sains. Begitu juga udara dari luar dapat masuk ke dalam bilik sains. Yang ketiga, jalankan aktiviti mengikut arahan guru. Ini perlu untuk memastikan supaya aktiviti yang kita jalankan, sama ada eksperimen, uji kaji atau apa-apa saja pemerhatian yang dibuat dapat hasil yang terbaik. Dan yang paling penting, ia dapat mengelakkan kemalangan. Seterusnya, nyalakan penundur bansen dengan cara yang betul, iaitu dengan menggunakan pemetik api. Kamu tidak boleh menggunakan kertas yang dibakar ataupun batang mancis. Ini untuk mengelakkan berlakunya kebakaran ataupun kecederaan seperti tangan melecur dan sebagainya. Seterusnya, bagi murid yang berambut panjang, rambut perlu diikat dengan rapi ketika mengendalikan eksperimen. Ini untuk memudahkan pergerakan, melancarkan aktiviti supaya rambut tu tidak mengganggu pergerakan kita, mengganggu rakan-rakan dan juga mengelakkan daripada mungkin rambut tu terkena bahan kimia ataupun mungkin disambar api. Ialah rambut panjang kan?
Seterusnya, bahan buangan cecair hendaklah dibuang ke dalam sinki dengan air paip yang mengalir. Okey, contoh kita nak buang minyak atau cuka. Okey, atau apa-apa saja cecair lah. Okey, pastikan air paip tu kita sentiasa buka sampai dia punya cecair habis. Okey, ini untuk memastikan bahan buangan tersebut dapat disalurkan keluar terus. Okey, kita tak nak ada sisa-sisa yang melekat pada saluran sinki. Seterusnya, padamkan bahan yang terbakar atau berbara sebelum membuangnya ke dalam baku sampah. Okey, ini untuk mengelakkan berlakunya kebakaran. Contoh kita nak buang kayu uji berbara, kita basahkan dulu dengan air, pastikan hilang bara dia, baru kita buang dalam baku sampah. Okey, kalau kita tak padamkan bara dia, tiba-tiba dalam baku sampah tu ada kertas. Okey, jadi bara ni kalau dia kena dekat kertas, apa jadi? Okey, jadi dia boleh merebak. Daripada bara dia boleh jadi api kan? Okey, lebih-lebih lagi bila ada oksigen yang cukup atau ada angin. Okey, peraturan seterusnya, buang bahan buangan pepejal ke dalam baku sampah. Okey, bahan pepejal ni maksudnya bahan yang bentuknya tetap lah, yang tidak boleh mengalir. Jadi kita tak boleh buang ke dalam sinki. Kita perlu buang ke dalam bakul sampah. Sebab kadang-kadang ada murid ni dia nak mudah kerja tau. Dia nak cuci alat radas tu, dia buang sekali dengan daun, dengan bunga, dengan kertas. Semua buang kat sinki. Inilah yang menyebabkan sinki tersumbat. Seterusnya, laporkan segera kepada guru jika berlaku kemalangan, kecederaan atau kerosakan. Okey, ini untuk memastikan murid tersebut mendapat rawatan awal yang sewajarnya dengan kadar yang segera. Kerosakan barang juga perlu dilaporkan supaya guru dapat mengambil tindakan yang sepatutnya, sama ada barang itu perlu dibaiki ataupun dikeluarkan terus daripada bilik sains. Seterusnya, gunakan peti pertolongan cemas dengan bantuan guru. Okey, ini untuk memastikan supaya rawatan awal yang diberikan betul. Okey, contoh ubat yang kita gunakan tu betul. Okey, cara nak balut dengan betul dan sebagainya. Okay, dan yang terakhir, susun kerusi dan kemas bilik sains sebelum keluar. Okay, ini pun cikgu sentiasa tekankan kepada awak, okay, supaya keadaan bilik sains sentiasa kemas, dan lagi satu yang paling penting untuk memudahkan pergerakan murid-murid keluar dan masuk bilik sains. Baik, seterusnya kita lihat pula perkara yang dilarang. Yang pertama, bergurau dan berlari di dalam bilik sains. Okey, ini boleh menyebabkan kemalangan. Seterusnya, makan dan minum di dalam bilik sains boleh menyebabkan makanan sepah ataupun air tertumpah. Seterusnya, menyentuh, menghidu atau memasukkan sebarang bahan ke dalam mulut tanpa kebenaran guru. Okey, ini boleh menyebabkan keracunan ataupun kerengsaan kulit ataupun kulit gatal-gatal kalau terkena asid atau cuka, dan juga boleh menyebabkan sesak nafas. Okey. Dan yang terakhir, membawa keluar peralatan sains tanpa kebenaran guru. Kalau didapati kamu berbuat demikian, kamu boleh dituduh mencuri. Okey, baiklah. Itu saja yang cikgu nak sampaikan untuk hari ini. Jadi tugasan kamu perlu bina 2 peta pemikiran bagi tajuk inilah. Yang pertama, perkara yang perlu dipatuhi. Yang kedua, perkara yang dilarang. Okey, jadi kamu perlu buat 2 peta pemikiran. Peta pemikiran ada banyak, tapi di sini cikgu galakkan kamu guna peta buih sebab ia mudah. Di tengah-tengah tu kamu letakkan tajuk, contoh perkara yang perlu dipatuhi, kemudian kelilingnya kamu letak dia punya poin-poin. Okey, itu saja untuk hari ini. Cikgu harap kamu dapat siapkan tugasan yang cikgu berikan tu dengan baik. Sekiranya kamu tak faham ataupun kurang jelas, kamu boleh PM cikgu secara personal. Okey, insyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan.